Jemput Yang Berhormat Ranau. Terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua. Terima kasih kerana diberi ruang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan titah diraja. Pertama-tama saya ingin merakamkan syabas tahniah atas pelantikan Yang Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong yang ke-17 Sultan Ibrahim dan Permaisuri Agong, dan juga merakamkan terima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong yang ke-16 Sultan Abdullah dan Permaisuri kerana telah berkhidmat dengan penuh baik kepada rakyat Malaysia. Tuan Dipertua, saya akan menyentuh beberapa isu, dan isu yang pertama yang ingin saya sebutkan adalah berkenaan dengan tuntutan di bawah MA 63. Rakan-rakan daripada Sabah, MP daripada Sabah memang sudah ramai yang menyentuh perkara ini. Namun saya juga masih akan menyentuh perkara ini kerana tahun ini adalah tahun yang penting untuk negeri Sabah. Karena rakyat Sabah sedang menunggu apakah keputusan kerajaan persekutuan berkenaan dengan pemberian 40% hasil kepada kerajaan negeri Sabah. Perkara ini sudah termaktub di dalam perlembagaan negara. Dan sejak 2018 saya secara konsisten sudah menyentuh perkara ini. Sejak daripada umur muda, umur 23-24 tahun, selepas daripada keluar universiti, bila masuk ke dalam politik, saya sudah berkata lebih 30 tahun mengenai perkara ini. Sehinggalah masuk ke dalam parlimen. Lebih daripada 30 tahun saya sebagai pembangkang, 20 lebih tahun lebih kurang gitu. Baru menang 2018, apa yang saya sentuh selalu ke arah ketidakseimbangan ekonomi, tentang hak negeri Sabah kepada rakyat Sabah, dan perkara ini masih berterusan sehingga pada masa sekarang. Kita berharap bahawa Mesyuarat Jawatan Kuasa Teknikal Perjanjian Malaysia 1963 yang akan menimbangkan, yang akan membincangkan dan memutuskan mengenai perkara ini dalam tahun ini hendaklah mengambil kira tentang tahun-tahun kehilangan pembayaran hak 40% ini kepada kerajaan negeri Sabah, khususnya daripada tahun 1974 hingga tahun 2021. Pembayaran geran khas tahunan pada tahun 2022 di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan hendaklah tidak dicampur adukkan dengan pembayaran geran khas 40% yang perlu diberikan kepada kerajaan negeri Sabah. Kegagalan kerajaan persekutuan untuk membuat semakan ke atas 40% geran khas ini adalah satu pelanggaran kepada perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan Persekutuan hendaklah memikirkan bahawa perkara ini sangat penting untuk dilaksanakan. Kerana telah dijanjikan kepada rakyat negeri Sabah, kepada pemimpin-pemimpin yang lalu, tanpa jaminan perkara ini di dalam perlembagaan negara, maka saya percaya negara Malaysia tidak akan ada Sabah, Sarawak, mungkin Sarawak saya tidak tahu, Sabah kemungkinan tidak ada bersama-sama dengan Malaysia pada masa sekarang. Sebab itu, janganlah memandang enteng perkara ini. Sebab dalam perkara yang simple, kita pun tahu, mana-mana perkara utama dalam perjanjian, jika terma itu tidak dipatuhi atau tidak ditunaikan, mana-mana pihak yang telah dilanggari perjanjian itu, boleh juga batalkan perjanjian itu. Ini adalah kesan sebenar jika sekiranya tidak ditunaikan perjanjian yang telah dipersetujui tersebut. Dan itu terbuka kepada rakyat Sabah, pemimpin Sabah untuk membuatkan keputusan berkaitan perkara ini. Sebab itu ambillah perkara ini dengan serius. Karena rakyat Sabah ramai sudah yang mula memikirkan perkara-perkara yang di luar daripada pembentukan negara ini pada masa sekarang. Kita dengar di Australia, anak-anak Sabah menubuhkan Sabah Independent Movement. Di UK juga gerakan yang sama sedang dilakukan. Kenapa semua ini muncul? Kerana tidak berpuas hati dengan apa yang sedang berlaku kata Sabah di dalam negara ini.
Sebab itu kita minta supaya apa yang telah dipersetujui jangan lagi diperlengahkan, karena 60 tahun itu sudah cukup lama bagi kami menunggu supaya perkara ini dapat diselesaikan. Pada nada yang sama, saya juga berharap bahwa masalah jawatan kuasa teknikal perjanjian Malaysia 1993 diminta untuk membuatkan rumusan beberapa perkara. Karena apa yang diterima oleh lembaga hasil dalam negeri di negeri Sabah tidak mencerminkan hasil sebenar yang diperoleh oleh Sabah di negeri Sabah bagi mereka yang beroperasi di dalam negeri Sabah. Saya minta supaya jawatan kuasa ini membuat pertimbangan supaya semua agensi kerajaan yang beroperasi di Sabah mestilah membayar cukai mereka di LHDN Sabah. Mesti. Kalau mereka tidak bayar, maka mereka kena start bayar. Kedua, semua syarikat-syarikat persendirian yang dari luar Sabah tapi beroperasi di Sabah, mereka juga mestilah membayar cukai di LHDN Sabah. Dan perkara ini perlu dijadikan sebagai suatu undang-undang supaya semua orang yang beroperasi yang daripada luar Sabah, mereka berladang, mereka mempunyai bisnis, mereka mempunyai keuntungan, harus membayar kepada LHD negeri Sabah kita supaya ada rekod yang jelas berapakah pendapatan yang diperoleh itu dan 40% berapa banyak yang perlu dikembalikan kepada negeri Sabah. Rakyat Sabah meminta supaya pelaksanaan 40% dari hasil Sabah ini perlu disegerakan. Jika dapat dilaksanakan pada tahun ini, maka kita sangat berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan. Kita melihat bahwa selama ini kadang-kadang dalam Facebook pun orang Sabah dihina, bah. Dia bilang kamu tinggal atas pokok lah. Kamu ini orang yang ketinggalan macam-macam. Walaupun berbagai penghinaan diterima, kami terima dengan baik. Kami tahu kelemahan kami, kekurangan kami selama ini di dalam negara ini. Kalaulah sekiranya semua hasil minyak kami yang peroleh, minyak kami boleh dapat lebih daripada 60 bilion setahun. Daripada 300-400 barrel minyak dalam setong dalam satu hari, kita akan punya uang berbilion-bilion untuk negeri Sabah. Tapi kenapa kita mundur? Karena hasil kita diangkut ke tempat lain. Jadi sebab itu bersikap adil lah kepada negeri Sabah, kepada rakyat negeri Sabah. Sabah, Sarawak pun 700 lebih ribu barrel dalam tong minyak sehari. Lebih 120 bilion jika dikira pendapatan yang diperoleh pada Sabah dan Sarawak. Dan sebab itu kita minta supaya pertimbangan yang lebih adil kepada Sabah dan Sarawak. Supaya kami juga dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan rakan-rakan di Semenanjung. Saya sudah katakan perkara ini daripada 2018 dan saya minta supaya Kerajaan Persekutuan, siapapun parti, siapapun pemimpin harus tunaikan apa yang telah dipersetujui. 2018 saya katakan 100 tahun daripada sekarang pun Sabah, Sarawak tidak akan dapat kejar kemajuan negeri Semenanjung. Ranau kawasan yang luas daripada Melaka, Pulau Pinang dan Perlis. 3 negeri yang digabungkan, 11 MP, Ranau 1 MP. Macam mana pembangunan 4 juta setahun boleh bekejar 44 juta kawasan, 44 juta peruntukan yang kawasannya lebih kecil daripada negeri Sabah. Daripada kawasan Ranau sendiri. Kawasan yang kecil, mau buat jalan raya sampai berapa banyak kali jalan raya dibikin. Saya melihat, saya ada selalu kadang-kadang masuk hutan di kawasan Semenanjung, sampai ke ladang-ladang, sampai ke hutan, sampai hutan simpan pun semua masih tar. Bagi kami di kampung, jalan dalam hutan, dalam kawasan perkampungan, masih di dalam keadaan yang sangat susah. Saya berharap perkara ini diberi perhatian oleh Kerajaan Persekutuan. Saya tidak kisah, saya sudah melalui Perdana Menteri daripada Dr. Mahathir kepada Muhyiddin, kepada Ismail Sabri, walaupun kepada Anwar Ibrahim, perkara yang sama, pendirian saya tetap sama, kerajaan harus tunaikan perkara ini. Adakah saya pernah berubah? Tidak, tentang hal ini jangan main-main. Sabah, Sarawak juga ada limitnya. Kedua, tentang bonisasi, perkara ini juga sebenarnya
ada dalam memorandum 20 perkara. Jangan perkara ini juga dipandang remeh walaupun hanya ini merupakan memorandum daripada negeri Sabah. Minta supaya bonisasi dilaksanakan. Pertanyaan saya kepada federal, pihak persekutuan, adakah peringatan awan Sabah akan dibonisasikan? Berapa peratus jawatan-jawatan persekutuan di Sabah yang dipegang oleh anak-anak negeri Sabah? Dan berapa peratus pula lantikan anak-anak Sabah ke jawatan persekutuan di seluruh Malaysia berbanding dengan kaum lain? Hal ini penting. Saya tidak cakap sebarangan tentang hal ini. Inilah kerana graduan kami yang menganggur tinggi 8.1% pada 2019, 8.4% pada masa 2021. Semasa COVID, 9.5% graduan menganggur. Siswa yang lebih tinggi menganggur pada 2023 daripada kalangan wanita. Oleh sebab itu kita minta supaya mereka diberi pertimbangan, mereka diberi peluang untuk sama-sama berkhidmat dalam perkhidmatan persekutuan di Malaysia ini, khususnya di negeri Sabah. Sikit lagi, Tuan Yang Bertuah, pembangunan yang lebih adil untuk Sabah dan Sarawak mestilah adil. Sabah hanya dapat lebih kurang 6.6, Sarawak 5.8, merangkumi 12.4 bilion. Ini hanya merangkumi 13.48% daripada seluruh peruntukan pembangunan sebanyak 90 bilion. Sabah hanya mendapat 7.17%. Tidak sampai pun 10% penduduk negeri Sabah. 3.4 juta penduduk Sabah sekurang-kurangnya bagilah yang adil. 10% daripada 90 bilion, Sabah sekurang-kurangnya dapat 9 bilion. 10%. Sabah penduduknya juga bukan 10%. Bagilah kepada Sabah, apa yang susah sangat daripada 90 bilion peruntukan ini. Dan seterusnya, hal-hal yang kecil yang saya sebut ialah harga tiket kapal terbang. Mintalah, janganlah ambil kesempatan ini syarikat penerbangan. Bila masa cuti, bila kau book dia 9 bulan, 10 bulan, asal masa cuti, semua tiket melambung. 2.000, 3.000. Bagaimana kita mau membentuk integrasi nasional? Semasa budak-budak sekolah yang melawat Sabah ataupun daripada Sabah melas Menanjung, kalau sekiranya harga tiket pun mahal, kawalah kerajaan Malaysia mesti mengawal perkara ini supaya mereka tidak berwenangannya mengambil kesempatan terhadap rakyat sendiri. Seterusnya ingin saya sentuh sedikit sajalah, bagi saya 1 minit, Tuan Yang Bertuah. Sila gulong ya. Saya minta supaya jambatan Kampung Lungkidau dipercepatkan. Saya dibayangkan Bailey Bridge diganti kepada jambatan yang lebih baik, lebih bagus. Tapi minta dipercepatkan, orang berakyat menderita sekarang di sana. Pembinaan jalan berturap, Jalan Miruru, Jalan Kampung Perancangan Alumat, Jalan Kundasang, SK Kundasang, Mahimboyan Pinosuk, dan sambungan Jalan Sinurai ke Karagasan, ke Kampung Gusik, minta dipercepatkan. Dan juga pemberian jambatan kereta dari Kampung Gusik menyeberangi Sungai Lusugut ke daerah Buluran juga sangat diperlukan. Ada lagi panjang, tapi itu saja buat masa sekarang, Tuan Yang Bertuah. Sekian, terima kasih. Sokong penuh titah yang di-Pertuan Agong. Terima kasih Yang Berhormat Ranau.